Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أما بعد. Alhamdulillah pada jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kepada kita kesempatan untuk kita dapat sama-sama mendengarkan sebahagian daripada sirah baginda Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita kesempatan yang mulia seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat mengajarkan kita, yang dapat mengenalkan kita lebih lagi tentang baginda Nabi SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan-amalan kita dan mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pada minggu yang lalu pada pelajaran sirah nabawiyah kita baru saja menyelesaikan bab berkenaan dengan bagaimana orang-orang musyrikin berjumpa dengan pakcik Nabi yang bernama Abu Talib. Kemudian setelah itu barulah mereka mula bertindak, mula mengambil keputusan untuk melakukan penganiayaan terhadap baginda Nabi SAW, yang kemudian sebelum itu Abu Talib mengumpulkan Bani Hashim dan juga Bani Muttalib untuk mengambil sebagai janji taat setia membela Nabi SAW, di mana semuanya itu bersetuju untuk membela baginda kecuali pakcik Nabi yang bernama Abu Lahab. Jadi itulah secara ringkasnya apa yang kita lalui pada minggu yang lalu. Maka kita menyambung pada malam yang mulia ini berkenaan dengan di antara penganiayaan yang dilakukan terhadap baginda Nabi SAW dan para sahabat-sahabat Nabi SAW. Baik. Di antara mereka orang-orang Quraisy ataupun orang-orang musyrikin Mekah yang sangat menunjukkan, yang paling menunjukkan penganiayaan dan juga permusuhan terhadap baginda Nabi SAW tidak lain dan tidak bukan adalah Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini, dia ni adalah musuh Nabi SAW yang paling top lah. Yang paling utama memusuhi Nabi, yang ketua untuk memusuhi Nabi itu adalah Abu Jahal. Ini Abu Jahal ni. Subhanallah. Baik. Nama asalnya, nama sebenarnya adalah Umar bin Hisham. Umar bin Hisham bin Al-Mughirah. Ada kata Amr bin Hisham, ada kata Umar bin Hisham bin Al-Mughirah. Jadi bapanya ini, Hisham bin Al-Mughirah, merupakan saudaranya Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi saya ulang sekali lagi. Nama asalnya adalah Umar bin Hisham bin Al-Mughirah. Baik, ada yang kata Amr bin Hisham, ada kata Umar bin Hisham.
bin Hisham bin Al-Mughirah. Hisham bin Al-Mughirah, bapaknya Abu Jahal ini, dia merupakan saudaranya dengan Al-Walid bin Al-Mughirah. Siapa Al-Walid bin Al-Mughirah ini? Adalah Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu punya bapa. Sayyidina Khalid bin Walid punya bapa Al-Walid bin Mughirah. Jadi dalam erti kata lain, Abu Jahal ini dengan Sayyidina Khalid bin Walid adalah sepupu. Bapa dengan bapa, adik beradik, subhanallah. Baik. Kemudian Abu Jahal ini ada adik yang bernama Hantamah binti Hisham. Abu Jahal ini dia ada adik yang bernama Hantamah binti Hisham. Siapa ni Hantamah binti Hisham? Dia ini adalah isteri kepada ataupun ibu kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Abu Jahal ni. Jadi Abu Jahal ini punya adik Hantamah ini adalah maknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi dia ada kena mengena kat situ lah. Kalau dengan Sayyidina Khalid itu sepupu, dengan Sayyidina Umar tu pangkat, kalau bahasa kita pangkat anak saudara lah. Pangkat anak saudara. Awal mula ni, Abu Jahal ini, ia dikenali dengan Abul Hakam. Kalau dipanggil dalam bahasa Arab tu, kalau ada huruf ya kat depan, ya Abul Hakam. Ya Abul Hakam. Orang yang mempunyai kecerdasan, orang yang mempunyai kebijaksanaan. Ni Abu Jahal ni. Bermakna dia bukan sembarang orang. Dia orang yang mempunyai ada sedikit kecerdasan pada otak dia. Jadi setiap kali bila mana orang-orang Quraisy apabila ada mengadakan mesyuarat, maka mereka akan memanggil Abu Jahal turut bersama. Dia akan manggil, wahai Abul Hakam, silalah datang kemari, silalah datang kepada perjumpaan kami pada esok hari sekian. Maka si Abu Jahal ini dia akan datang. Nama siapa? Gelaran yang dikelari adalah Abul Hakam. Abul Hakam. Baik. Jadi orang-orang Quraisy bila mengajak Abul Hakam ni ataupun Abu Jahal ini, orang yang so-callnya kebijaksanaan, makanya Abu Jahal ini akan sering kali memberikan pendapatnya apabila diminta oleh orang-orang Quraisy. Baik. Tetapi apabila Nabi SAW terus menerus menunjukkan kepada Abu Jahal ini bahawasanya agama Islam ini adalah agama yang benar, dan tunjukkan mukjizat, dan tunjukkan bagaimana Islam itulah agama yang benar. Apa yang mereka lakukan daripada penyembahan berhala itu merupakan perkara yang sia-sia, perkara yang syirik, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abul Hakam ini pada awalnya, maka Nabi tukarkan dia pergi Abu Jahal. Jahal, kalau kita ikut dari segi bahasa Arab tu, memang maknanya kebodohan. Bahasa kasar dia goblok. Baik. Jadi kenapa boleh tukar pula daripada Abul Hakam, bapanya kecerdasan, kepada bapanya segala orang yang bodoh? Baik. Walaupun dalam bahasa Arabnya dipanggil dengan Abu Jahal, bukanlah maknanya literally dia itu adalah orang yang bodoh. Tidak. Abu Jahal ni orang dia smart. Tapi dipanggil orang yang bodoh ini maknanya father of ignorance. Selalu saja mengatakan, ini semua salah, ini semua tak betul, ini semua adalah perkara yang sia-sia, aku ingkar ni. Jadi Abu Jahal ni dia selalu ingkar apa yang Nabi SAW telah tunjukkan kepada dia. Dan bukan satu, bukan dua, banyak kali Abu Jahal nampak. Banyak kali Abu Jahal nampak bagaimana benarnya agama Islam itu. Nabi SAW sudah menunjukkan dengan jelas. Kenyataannya itu pun jelas. Memang kalau orang yang berfikiran waras, definitely akan percaya. Peristiwa Isra wal Mi'raj merupakan antara mukjizat baginda Nabi SAW yang paling besar. Nabi pulang, Nabi kata kepada Abu Jahal, pada orang-orang musyrikin di Mekah, kalau kamu tak percaya
bahawa aku semalam baru saja pergi ke Baitul Maqdis. Dalam perjalanan itu aku ada berjumpa dengan sebuah rombongan. Nanti besok setelah beberapa hari nanti rombongan itu sampai di negeri Mekah, kamu tanyalah dia, apakah betul pada waktu sekian-sekian mereka ada berjumpa dengan aku. Baik. Abu Jahal ni dengar ni, habis. Abu Jahal kata, adakah dia cakap dia jumpa rombongan? Adakah betul ke mana ada orang pergi satu malam ni? Lepas tu dia pula kata dia jumpa rombongan. Baik. Abu Jahal ni tunggu lah. Pasal apa? Ini Nabi dah cakap ni. Berlalu beberapa hari sampai rombongan yang baginda jumpa pada malam Isra wal Mi'raj tersebut. Sampai di Mekah, Abu Jahal tak sabar lagi. Terus pergi jumpa dengan ketua rombongan. Dia tanya, wahai ketua rombongan, wahai rombongan, benar tak pada malam kemarin sekian-sekian kamu ada berjumpa dengan sahabat kita ni Nabi SAW dan bercakap-cakap dengannya pada malam tersebut? Mereka kata betul. Kami memang jumpa Nabi pada malam tersebut. Pada sekian-sekian kami bertanya khabar pula. Boleh pula bertanya-tanya pada ketika itu. Abu Jahal jawab apa? Kalau kita lah orang yang pakai akal, definitely akan percaya tak peristiwa Isra wal Mi'raj tu? Percaya. Betul tak? Pasal apa? Obvious ni. Nabi jumpa, Nabi cakap akan ada rombongan dan rombongan tu pun dah sampai. Dan rombongan itu pun confirmkan apa yang Nabi telah cakapkan. Langsung Abu Jahal kata apa? Sesungguhnya engkau pun telah terkena sihirnya Nabi SAW. La hawla wa la quwata illa billah. Sebab itu Nabi panggil dia Abu Jahal, father of ignorance. Subhanallah. Jadi kita kena ingat, ini yang dinamakan sebagai taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kepada kita, atau Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita kebenaran, bermakna Allah nak kita rebut peluang tersebut. Allah nak kita menjadi orang yang lebih baik. Allah nak kita merebut peluang yang Allah bukakan kepada kita. Allah bukakan kepada kita, Allah ajarkan kepada kita, menunjukkan kepada kita. Contohlah, fadilat melakukan sembahyang witir, fadilat melakukan qiyamul lail, fadilat baca selawat. Apakah kita sekadar mendengar sahaja fadilat tersebut, langsung meninggalkannya, tidak mahu melakukannya? Subhanallah. Jadi bila Allah SWT bila sudah berikan kita satu macam guidance, kemudian kita pun menolaknya, tak payahlah, ini kan sunat. Buat apa nak susah-susahkan diri? Islam itu kan agama yang mudah, bukan agama yang susah. Buat apa kita nak bagi berat-beratkan diri? Nabi tak suruh ni semua. Pandai cari alasan. Subhanallah. Jadi bila Allah SWT dah menunjukkan kepada kita, maka kita kena, bermakna dah ada macam peluang, pintu tu dah dibuka. Untuk apa? Untuk kita buat. Mungkin dengan amalan yang baru kita dengar itu, atau amalan atau perkara yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mendatangkan keridaan Allah yang akan membawa kepada ke syurganya. Itu yang kita tak tahu. Subhanallah. Baik. Dan bila kita selalu berpaling, kalau kita ada kata habit kita selalu berpaling, kita main ingkar, main ala, nantilah, tak payah buatlah, maka biasanya kita tidak akan mendapatkan perkara-perkara yang baru setelah itu. Tak dengar lagi lah. Bagaimana ilmu kita, pengetahuan kita, pembukaan kita kepada ilmu tersebut itu stop kat situ je. Kita dapat tahu, kita belajar bahawasanya orang yang qiyamul lail, contoh, bangun malam itu pahalanya sekian. Kita tak berusaha nak melakukannya. Kita masuk orang maaf kata, masuk kat tinggal kanan, keluar tinggal kiri, buat bodoh je. Maka biar kebiasaannya itu menunjukkan, itu maknanya kita tidak bersyukur atas pengetahuan yang Allah berikan kepada kita. Bila kita tidak bersyukur, maka ilmu kita tidak akan bertambah. Bila ilmu kita tidak bertambah, bagaimana kita nak mengamalkan ilmu kalau kita sendiri tak tahu ilmu tersebut? Subhanallah. Baik. Jadi balik pada tentang Abu Jahal ni, dia ni kalau kita nak buat teka-teki, dia ini adalah musuh Islam yang pertama. Yang pertama dan paling utama
dan dikira macam ketua lah, bab nak menganiaya Nabi, bab plan nak merosakkan agama Islam, bab nak menganiaya umat Islam, sahabat-sahabat Nabi, dia lah yang paling semangat. Siapa ni? Abu Jahal, Umar bin Hisham ataupun Amr bin Hisham. Baik, apa yang di antara yang dilakukan oleh Abu Jahal? Tajuk yang tadi kita baru bacakan sekarang ini adalah penganiayaan terhadap baginda Nabi SAW dan para sahabat baginda. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, tajuk ini sebenarnya sangat luas. Kerana apa? Banyak sangat macam-macam yang orang-orang kafir buat, lakukan terhadap Nabi dan juga para sahabat. Taklah saya akan ambil semua, cuma akan dibaca perkara-perkara yang biasa kita dengar dan juga untuk menguatkan bagaimana kesabaran, tabahnya Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, balik pada tadi. Di antara yang dilakukan oleh Abu Jahal adalah, satu ketika dia ini mengumpulkan orang-orang Quraisy di Masjidil Haram dan berkata, sesungguhnya seperti mana yang kamu ketahui, Nabi SAW telah membawa satu agama yang menghina agama kamu semua, menghina sembahan kamu dan menghina nenek moyang kamu. Ni Abu Jahal ni. Ni namanya batu ronsen. Ini yang dinamakan sebagai namimah. Mengapi-apikan, nak laga-lagakan orang. Maka aku bersumpah demi Allah, aku akan bawa batu yang besar pada esok hari untuk aku hempaskan di atas baginda ketika baginda sedang sujud. Jadi Abu Jahal ni, bila dah ekoran daripada perjumpaannya orang-orang Quraisy dengan Abu Talib, kemudian pula seperti mana yang kita sedia maklum, mereka itu tidak mendapatkan sambutan yang baik daripada Abu Talib. Maka si Abu Jahal ni, dia yang pandai-pandai nak pergi bertindak. Dia nak start dulu ni. Siapa ni? Si Abu Jahal. Apa dia nak buat ni? Demi Allah, aku akan bawa batu yang besar pada esok hari dan aku akan menghempaskan di atas baginda ketika baginda sujud. Sujud kat mana? Kat Masjidil Haram. Baik. Orang-orang Quraisy yang ketika itu berkesempatan berada di depan Abu Jahal, mereka mengatakan kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, demi Allah kami sekali-kali tidak akan menyokong perbuatan kamu. Buatlah apa kamu nak. Orang-orang Quraisy surrender tau. Pasal apa? Ada beberapa perkara-perkara yang membuatkan orang-orang Quraisy ini mereka tak mau subahat lah bahasa kita. Yang pertama, Nabi SAW itu adalah kaum kerabat mereka juga. Datuk punya sepupu, punya cucu, bapa saudara punya sepupu, bapa saudara sepupu punya anak, dan seterusnya. Ada hubungan kaum kerabat, bau-bau bacang lah kalau bahasa kita. Jadi itu yang mereka fikirkan. Mereka teringatkan ini busuk-busuk pun kita punya blood. Subhanallah. Yang kedua, Nabi SAW itu disayangi oleh masyarakat Quraisy. Orang-orang Quraisy sayang Nabi SAW. Kenapa? Pertama sekali, Nabi SAW adalah orang yang paling amanah dan paling baik akhlaknya di Mekah. Tak ada orang boleh challenge. Jadi kalau tiba-tiba datang kerana tidak ada persetujuan dengan pakcik Nabi Abu Talib, maka gara-gara itu sampai nak menghempaskan batu atas Nabi, itu tak patut. Subhanallah. Maka sebab itulah orang-orang Quraisy mereka tak nak join dengan si Abu Jahal ni. Abu Jahal ni memang bukan tunggu Islam je. Sebelum Nabi dapat wahyu pun, Abu Jahal ni memang musuh dengan Nabi SAW. Kenapa? Itu kita dah lalu. Kenapa? Bagaimana Abu Jahal ni boleh start musuh dengan Nabi? Baik. Dari atas beberapa sebab-sebab tertentu, orang-orang Quraisy tidak mahu bersekongkol dengan Abu Jahal. Baik. Maka pada keesokan harinya, Abu Jahal ini sudah masuk masjid pada awal waktu. Dia dah masuk masjid, dia dah bawa batu yang besar ni. Abu Jahal ni terhuyung-hayang nak angkat batu tu. Dia dah standby kat sebelah dia. Nabi SAW masuk. Ketika itu, kita sedia maklum, kiblatnya itu menghadap ke Baitul Maqdis. Kan? Baik. Maka bila menghadap ke Baitul Maqdis, Nabi SAW solat antara rukun Hajarul Aswad ataupun rukun Yamani dan rukun Hajarul Aswad.
Jadi kalau kita buat tawaf, kita mula daripada Hajarul Aswad. The last rukun sebelum, atau kita cakap rukun ni mungkin kita kurang faham. The rukun ataupun penjuru sebelum penjurunya batu Hajarul Aswad. Itu dinamakan rukun Yamani. Daripada rukun Yamani itu, kita rukun Yamani kita sunat Islam. Sampai nak pergi Hajarul Aswad tu kita sunat baca Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Dan Nabi SAW menghadap di tembok di situ, yang menghadap ke arah Baitul Maqdis. Baik. Maka Abu Jahal ini datang. Nampak Nabi SAW betul-betul tengah semayang, dia pun start. Orang-orang Quraisy yang lain semua duduk tengok apa si Abu Jahal ni nak buat. Baik. Jadi bila Nabi SAW sujud, Abu Jahal ni pun dah nak angkat di batu. Bila nak angkat di batu, sudah hampir dekat dengan Nabi SAW, tiba-tiba muka Abu Jahal menjadi pucat. Pucat muka Abu Jahal, letak balik batu tersebut dan bawa batu tersebut, tak boleh nak diturunkan, pergi ke tempat orang-orang Quraisy yang sedang perhatikan apa si Abu Jahal ni nak buat. Jadi stun lah, bahasa kita stun. Bawa batu, tiba-tiba sampai tempat Nabi, stun. Terus gamam, tak tahu apa nak buat ni. Muka pun dalam keadaan pucat. Bawa balik pergi ke masyarakat, dia kumpulan orang-orang Quraisy yang sedang perhatikan si Abu Jahal. Baik. Maka bila Abu Jahal ini sampai dekat dalam keadaan pucat, maka orang-orang Quraisy ini nampak Abu Jahal ni bukan sahaja dalam keadaan pucat, tapi dalam keadaan orang yang ketakutan. Orang menjadi ketakutan sampai tangannya itu menjadi keras. Orang-orang Quraisy kena bantu tolong untuk alihkan batu daripada tangan Abu Jahal, letak ke bawah. Stun terus terus membantu, gamam terus. Muka dalam keadaan ketakutan, pergi ke tempat orang-orang Quraisy. Baik. Bila dah tenang sedikit si Abu Jahal ni, orang Quraisy tanya, apa kena dengan kau wahai Abul Hakam? Apa yang telah terjadi kepada kamu dengan wahai Abul Hakam? Maka Abu Jahal ini berkata, sewaktu aku membawa batu yang besar ini ke hadapan ke baginda Nabi SAW, tiba-tiba aku melihat seekor unta yang sangat besar. Belum pernah aku melihat unta sebesar itu. Dan aku melihat, demi Allah, jika aku teruskan untuk meletakkan batu tersebut, nescaya unta itu akan membinasakan aku. Maka unta tersebut pasti akan membinasakan aku. Yang masyarakat Quraisy tadi itu tak nampak. Yang Abu Jahal ni nampak. Masyarakat Quraisy tak nampak. Abu Jahal ni nampak. Kalau aku letak, lepas ni aku matilah aku. Baik. Jadi bila perkara ini sampai ke telinga baginda Nabi SAW, maka Nabi mengatakan itu adalah Jibril. Jika Abu Jahal lakukan apa yang dia nakkan itu, maka nescaya dia akan dibinasakan oleh Jibril alaihissalam. Subhanallah. Jemaah yang dirahmati Allah, peristiwa ini bukan sahaja berhenti di situ. Allah Subhanahu wa taala sampai menurunkan ayat berkenaan dengan peristiwa ini. Sampai menurunkan ayat berkenaan dengan peristiwa ini. Kita boleh buka surah Al-Alaq. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Apa artinya? Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melarang? Siapa yang menghalang Nabi dari solat itu? Abu Jahal. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melarang? Jadi menghalang Nabi daripada melakukan solat di Kaabah. Abdan iza shalla, seorang hamba yang sedang ketika mengerjakan solat. Siapa hamba itu? Rasulullah SAW. Baik. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa? Apakah kamu tidak memperhatikan, tidak memikirkan bahawa orang itu berada di atas kebenaran? Au amara bittaqwa, atau menyuruh kepada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Apa yang kau nak buat ni, kau tak fikir ke bahawa orang ini dia hanya bawa kepada kebenaran dan bawa kepada ketakwaan. Subhanallah. Kemudian Allah kata lagi, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla.
Apakah kamu tidak memikirkan, tidak memperhatikan jika orang itu mendustakan dan berpaling? Kazzaba wa tawalla. Mendustakan dan berpaling. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala ni sedang beritahu tentang ara'aita in kazzaba wa tawalla, ini refer kepada siapa? Abu Jahal. Bermakna apa? Kalaulah dia itu, Allah Subhanahu wa taala dah menunjukkan dia kepada dia peluang-peluang. Tapi dia masih lagi ingkar. Itu yang dia kata situ. Kalau dia itu beriman kepada Nabi, sudah tentu dia mendapat banyak peluang. Banyak benda-benda yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Apakah kamu tidak memikirkan kalau orang itu, kalau dia itu berbohong, mendustakan dan juga berpaling? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Apakah dia tidak mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat? Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, kata Allah. Abu Jahal ni, Allah Subhanahu wa taala referkan ayat itu kepada Abu Jahal ni. Alam ya'lam, apakah dia tidak tahu siapa dia ni? Abu Jahal. Bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat, melihat segalanya, melihat apa yang si Abu Jahal sedang nak lakukan terhadap baginda Nabi SAW. Maka sambung kata Allah, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, kata Allah. Ketahuilah sesungguhnya, la illam yantahi, jika mana dia tidak mau berhenti daripada untuk menganiaya Nabi, lanasfa'an bin nasiyah, kami akan tarik umbun-umbunnya. Kami akan tarik umbun-umbunnya. Baik. Perkataan nasiyah ini, ianya adalah, kita sedia maklum, umbun-umbun ni kat kepala kita. Baik. Kalau binatang itu, kita selalu memegang umbun-umbun untuk kita tenangkan dia, kan? Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan perkataan nasiyah kerana dalam tradisi orang-orang Arab, nasiyah itu adalah menunjukkan kemuliaan seseorang. Umbun-umbun itu adalah kemuliaan ataupun menunjukkan lambang kemuliaan seseorang. Jadi kalau orang itu, jadi bila Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, kami akan tarik umbun-umbunnya, bermakna apa? Kamu punya kemuliaan itu akan hilang. Dan kamu akan dimasukkan ke dalam orang-orang yang hina di dalam neraka. Subhanallah. Jadi bila mengatakan umbun-umbun, sebab tu orang-orang Arab dahulu, mereka menjaga ni kepala ni sebagai tempat yang mulia. Sebab tu dipakaikan, ada yang mengatakan sebab dipakaikan serban dan sebagainya untuk menjaga kemuliaan tersebut. Baik. Sebab tu kita kalau dalam sembahyang, ibadat ataupun position yang paling afdal dalam solat itu adalah sujud. Kerana sujud itu kita merendahkan kemuliaan kita di hadapan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik. Nasiyatin kazibatin khati'ah, iaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi derhaka. Allah describe lagi. Allah describekan lagi si Abu Jahal ni punya perangai. Apa kata Allah? Nasiyatin kazibatin khati'ah. Umbun-umbun orang yang mendustakan. Khati'ah lagi orang yang derhaka. Nampak? Abu Jahal dah mati belum? Belum mati. Tapi Allah dah cap ni orang, ada orang yang pendusta dan orang yang derhaka. La ilaha illallah. Kalau Allah sudah cakap, dah tak ada seorang lagi yang boleh ubah lagi. Kalau kita cakap orang itu orang ahli neraka, mungkin ia boleh berubah. Mungkin orang tu pada penghujung umur itu dia mendapatkan keinsafan. Dia beramal, maka jadi ahli syurga. Terpulang kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah sendiri sudah kata orang ini orang yang derhaka, siapa lagi yang boleh tukar itu word? La ilaha illallah. Baik. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Sambung kata Allah Subhanahu wa taala,
falyad'u nadiyah. Biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Falyad'u nadiyah. Falyad'u, biarkan dia. Falyad'u nadiyah, biarkan dia untuk panggil orang-orang yang dia nak panggil untuk tolong dia. Subhanallah. Maknanya apa? Kau pergilah ke tempat orang-orang lain untuk dapatkan sokongan kau. Mintalah tolong mereka untuk kau dapat bantuan, dapat menyakiti Nabi SAW. Ni awak cabar ni. Falyad'u nadiyah, sanad'u zabaniyah. Kami akan memanggil malaikat azab kami, iaitu malaikat zabaniyah. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan peristiwa itu dalam surah Al-Alaq. Subhanahu, dalam surah Al-Alaq. Ara'aita in kana 'ala al-huda aw amara bittaqwa. Subhanallah. Awal sekali Allah kata ara'aita allazi yanha 'abdan idza shalla. Subhanallah. Jadi jemaah yang dirahmati Allah sekalian, ini baru kisah yang pertama yang kita kongsikan, yang kita bawakan berkenaan dengan bagaimana Abu Jahal ini menunjukkan penganiayaannya terhadap Nabi SAW. Dan kita sedia maklum bahawa apabila kita seringkali menolak, mengingkari apa-apa sahaja yang diberitahukan kepada kita, suruh hubungkan silaturahim, kita kata tak payahlah, dia tu banyak baik dia, patut buat minta maaf dengan aku, bukan aku minta maaf dengan dia. Berkali-kali cakap, maka satu hari nanti kita akan tertutup daripada untuk menghubungkan kembali silaturahim kita. Disuruh bersedekah, kita menjawab. Disuruh untuk berbakti, kita menjawab. Disuruh untuk beramal, kita kasih alasan dan sebagainya. Subhanallah, maka ia akan bawa kepada tertutupnya pintu hati daripada melakukan amalan-amalan tersebut. Kita ambil pengajaran daripada kisah Abu Jahal ni. Banyak kali mengingkari. Abu Jahal tu dah nampak unta yang besar yang sudah standby nak binasakan Abu Jahal. Nampak tak? Abu Jahal nampak. Orang lain tak nampak. Abu Jahal dah nampak ni. Tapi terima tak? Tak. Dia masih lagi tak mau terima apa yang dibawakan oleh agama Islam. Apa yang Nabi bawakan, apa yang ditunjukkan, masih lagi tak nak terima. Kalau kita dah cakap Isra' Mi'raj itu mungkinlah orang-orang ahli rombongan tu, mungkin kalau kita nak cakap, kita nak kasih alasan. Mungkin orang ahli rombongan itu telah dibayar oleh Nabi. Nanti kau sampai Mekah, kau cakaplah kau jumpa aku kat sini. Ini cuma andaian, bukan betul. Kalau kita cakap ini andaian, bermakna Nabi tidak ada bukti lain ke yang nak menunjukkan Abu Jahal? Tidak. Banyak lagi bukti-bukti yang lain. Yang paling obvious lagi setelah Isra wal Mi'raj itu apa? Peristiwa ini berlaku sebelum Isra wal Mi'raj. Peristiwa terbelahnya bulan. Jangankan kata Abu Jahal, seluruh penduduk Mekah, yang di luar Mekah, seluruh dunia menyaksikan peristiwa terbelahnya bulan ketika ia berlaku ketika itu. Subhanallah, Abu Jahal nampak tak? Abu Jahal nampak dengan mata kepala dia nampak. Ini bulan turun. Subhanallah, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi beriman tak? Tak. Pasal iman itu bukan sekadar melihat bukti terus langsung beriman. Yang pegang iman itu siapa? Allah. Siapa Allah nak beri, terserah pada Allah. Siapa yang Allah nak tahan, terserah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita minta pada Allah. Fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Siapa yang Allah nak ampunkan, Allah punya suka. Siapa yang Allah nak azab, Allah punya suka. Tak ada yang kata Allah tak fair, Allah itulah, Allah tak ada. Pasal yang Tuhan itu Allah sahaja. Jadi Allah tu berhak. Tapi kena ingat, walaupun memang benar, siapa yang Allah nak ampunkan, siapa yang Allah nak azabkan, itu terserah kepada Allah. Tetap Allah itu bukan maha zalim. Allah tidak pernah zalim dan tidak akan zalim. Jadi kalau dia azab itu kerana kesalahannya, kalau dimasukkan syurga juga adalah kerana kebaikannya, semuanya itu kerana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan sambung lagi membicarakan berkenaan dengan penganiayaan
yang dilakukan terhadap baginda Nabi SAW dan juga orang-orang Islam pada zaman tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.